Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak F1. Untuk kali ini kita akan buat podcast untuk kita review Bahrain Grand Prix 2024 dan yang menemani saya seperti biasa saudara Zul. Zul, sihat Zul? Ya, sehat alhamdulillah. Sihat. Okey. So, macam biasa aku akan kacau kau pukul 11 malam, cakap jom kita Ya, buat podcast. okey So, akan menghantui kita aku kita 11. kembali kepada main projek kita untuk Borak F1 iaitu mereview setiap perlumbaan F1. So, dah bermulanya F1 2024 ni dan baru je berlangsung Bahrain Grand Prix 2024. Ajaibnya pada hari Sabtu malam pukul 11? 12 eh? 11. 11. Okey. So, kita lanjutkan kepada kita punya review. Sebelum tu, okey. Zul, siapa podium kita Zul? Zul tak ingat. Um, Aku tak ingat. Sebab dah tengok Kira dah tak ingat. Max. Lepas tu siapa? Perez Max Checo, Dah. Checo Perez, Carlos Carlos Sainz. Sainz. Okey, Hmm. itu kita punya podium pole position. Max Verstappen juara untuk Bahrain Grand Prix 2024 diikuti oleh Checo daripada Red Bull dan Carlos Sainz. Okey Zul, kita lanjut kepada kita punya podium seater iaitu daripada Red Bull. Aku Okey. tak tahulah nak komen apa pasal Red Bull ni. Sebab dia terlalu bagus. Sebab ramai yang kata, oh, okey lah masa qualifying, masa practice, masa testing. Semua kata, oh, dia ada team boleh beat Red Bull. Tapi aku memang di sudut kecil hati aku kata tak mungkin lah Red Bull boleh kena beat. Cuma disebabkan oleh dia punya apa namanya upgrade yang dibawakan tu kita akan rasa sangsi sikit lah, tapi aku rasa takkan jadi apa-apa. Jadi di perlumbaan Bahrain Grand Prix ni nampak terbuktilah yang sebenarnya dia orang sebenarnya sandbagging je lah ketika qualifying. Diorang letak dekat orang kata low engine mode, bukannya tu. Daripada kau sendiri macam mana? Ni daripada dia punya pace lah, daripada diorang punya pace macam mana Red Bull ni Zul? Okey. Aku rasa masa previously kita punya video, Mhm. kita ada share pasal what we expect ataupun roughly apa yang kita nampak Mhm. based on car design Mhm, after betul. kan. So, Mhm. um, kita pun dah sharing apa yang kita rasa, and Mhm. then kita sebenarnya kita berharap macam aku Mhm. cakap tadi lah, Mhm. kita berharap big gamble daripada Red Bull ni akan bukanlah memakan diri, tapi maknanya maybe dia akan slow down and then akan ada close fight kan. Betul, So betul. kita harap macam tu. Betul. Plus point pula masa practice Mhm. memang Red Bull tak fokus langsung dekat pace diorang. Mhm. Diorang 100% program diorang long run. So maknanya that's why kita nampak Ferrari, Mercedes, Visa, RB pun sama nampak macam okey, macam Mhm. okey, orang kata convincing lah kan. Mhm, betul. So macam Red Bull ni macam biasa-biasa, tapi yang macam kau cakap tadi, kita akan ada question mark lah, Mhm. diorang ni sandbagging ke? Mhm. Tapi yang for sure ni memang diorang long run, program long run tu kita nampak sebab Mhm. diorang tak pakai softest compound pun kan. Mhm. So maknanya kat situ race malam menidakkan apa semua harapan-harapan, especially bukan maksud aku the whole as a general Mhm. Formula One fans okey. Mhm. Of course apa yang fans Red Bull, fan Max happy Betul. maknanya tukar macam kau cakap tadi dorang perfect. Orang lain tukar kereta ada je masalah, dorang tukar kereta makin laju. So macam nak Tak macam apa benda macam apa benda yang kita tengok ni sebenarnya kan. Dan semalam pun kalau kita tengok pada podcast sebelum ni kita cerita pasal degradation kan. Tapi Max Hmm, semalam dia punya hard lama tau sebenarnya. Dia golong lama. Aku cakap bila dia Mamat ni nak tukar. Bila Mamat ni nak tukar. Cuma dengan semalam memang bukan semalam lah. Maksud aku masa Bahrain Grand Prix hari Sabtu yang kemarin. mhm, Memang mhm. diwajibkan 2 pit stop
Ya aku faham. Mostly sebab apa biasanya Bahrain ni Tajul Hmm. antara Dia macam track kata yang lah kan, degradation teruk tapi ya tarmac dia antara yang paling rough paling kasar sebab aku tak sure tahun ni tapi sejak daripada first venue dia masuk F1 2004 lah. Mhm. Aku rasa 2004. Mhm. 2004. So dia dah 20 years lah. Tarmac dia tak pernah tukar lagi. Mhm. Tapi aku tak sure sampai 2023 diorang tak pernah tukar. Mhm. 24 ni aku tak sure. Maybe memang masa aku diorang tak turak baru lah senang Hmm. cerita. So macam track yang dah baru 5-6 tahun atau 10 tahun dia akan tarmac balik kan. So Betul. orang kata jadi mulus balik lah. So yang ni antara yang makan tayar lah. So tapi dia sebenarnya dia scary things yang aku rasa kita kena look up benda ni. Yang macam kau cakap tadi hard kan. Kalau Ha. hard tayar, diorang pakai lama, aku okey. Hmm. Masalahnya soft diorang pakai lebih 20 lap tau. Itulah. Memanglah fresh soft okey. Sebenarnya macam ni race kat sini sampai benda ni aku rasa kita dah ulang banyak kali lah. Once diorang sampai dekat event tu hari Khamis atau ni diorang dah plan dah. Hmm. Hari Sabtu nak pakai berapa tayar, Betul. kan hari Jumaat nak pakai berapa tayar. Betul. Okay, so bila habis je qualifying semalam, Mhm. keluar Pirelli kan keluarkan kan allocation apa Betul. what tayar left kan. So based on apa yang visual yang di visual oleh Pirelli tu, aku tengok kat situ aku dah damn. Aku rasa kita dah kalah lah. Daripada pemilihan Kita tayar dah je dah kalah kalah lah. sebab Red Bull, Perez and Verstappen dia ada fresh soft. Hmm. Tim lain yang pas Q3 tak ada. Bukan max qualifying open dengan medium kan? Kau tak silap aku. Ya Ferrari pun ada open dengan medium, tapi itulah tim yang lepas Q3 yang tak lepas Q1 yang out Yes. Q1 Q2 tu of course Ada. ada soft ada dua kan. Ha. Tapi yang Q3 Red Bull je. Tim lain mana ada fresh soft. Sebab tu diorang third stint hard semalam kan? masa tak dia soft hard soft. Soft hard Ah soft. ah Cuma Mula-mula banyak juga yang buat soft hard tau. Kau tengok kan? mostly semua soft hard. Kan? Mostly semua Ha. soft Ha. hard. Tapi Red Bull lain. Red Bull Sebab macam last dia ada season. tayar scrap. Last tayar fresh. Last season kau ingat tak? Hmm. Orang semua macam ni juga. Soft hard. Tapi Red Bull soft hard last Hmm. season. Aha. Ingat lagi. Hmm. Diorang sebab tapi itulah planning. Team ni planning diorang race belum start diorang dah menang lah. Orang kata Kan? benda dah depan mata tinggal nak proceed je. Betul. Yang boleh Sebab kalahkan dia orang DNF ke, orang langgar ke. Yang lain tak boleh lah. Tak boleh nak kalahkan dia orang. aku macam pelik contoh let's say okay orang kata Ferrari the closest kan yang paling dekat lah gap dengan tapi kenapa Ferrari tak reserve one fresh soft contohlah sebab aku rasa semua tahu ni aku ada tengok post race interview Carlos Sainz pun cakap dia dah tahu dah masa FP3 tu dia dah tahu dah apa dia Red Bull on soft memang crazy gila kan dia dah tahu lah. So kenapa tim lain especially Ferrari tak reserve satu Hmm. fresh soft ke apa kan Hmm. sebab kau nak fight dengan tim yang faham tak kan kau kena Tak, bila itulah aku faham. Mungkin aku celah sikit in terms of it's okay lagi. macam kenapa diorang terlalu yelah betul lah untuk dapatkan grid dekat qualifying tetapi macam berlebihan sangat fokus pada qualifying sampai menyebabkan kau ada masalah masa di race kan sebab kadang-kadang yelah target kau adalah kau sebenarnya mengejar Red Bull. Jangan kau nak menang antara yang tim bawah kau. Aku rasa macam tu. Aku Kan tengok target diorang ni bukan nak kejar Red Bull. Tapi target yang penting depan di antara Mercedes, depan daripada McLaren, depan daripada Aston Martin. Itu yang aku nampak yang setakat beberapa race yang daripada season 2023 dan yang kali ni first race di 2024. So mungkin diorang dah kena mula ubah mindset. Ni yang aku rasa lah. Mungkin dia orang tak berfikiran macam tu. betul Tapi sebagai fans kita nampak macam berbeza mindset yang kata, okay,
kita memang confirm dah tak dapat post, jadi kita go untuk dapat second best team. Macam tu je. Hmm. So kita jangan sampai kalah dengan Mercedes. Macam tu. Macam Ya, uh, maybe dia orang punya target memang macam tu lah kan. hmm. Tapi based on dia orang punya apa post interview semua tak nampak yang dia orang nak best of the rest, faham tak? Ah, Maknanya dia orang akan try untuk challenge juga. hmm. Especially macam Russell dengan Leclerc. Hmm. Dua-dua Hmm. input time post race interview, Hmm. dia orang kata dia orang tak dapat nak show apa yang diorang ada, Hmm. package yang diorang ada, diorang tak dapat all out lah senang Hmm. cerita. Macam Hmm. Leclerc ada the issue and Hmm. overheating, breakdown apa semua. Hmm. So Russell and Mercedes pun ada engine dengan battery punya problem. So um, tapi itulah macam kita cakap tadi, compare Red Bull, orang kata buat kereta baru, senang cerita kereta baru, tapi tak ada masalah. Tapi tengok Mercedes kereta baru ada masalah bateri, masalah enjin. Ferrari kereta baru ada masalah. Kan ada masalah, ada lah here and there lah kan. Tapi Ah. ya, team ni dah perfect. So memang sebenarnya apa yang kita discuss ni sebenarnya aku rasa basically sama je kot, info atau content dia macam last season. Sebab skrip dia macam sama je Berulang. Sebenarnya kan. sebenarnya Ah, sebelum aku contact Zul untuk podcast malam ni. Zul, malam ni pukul 11. Waktu aku tanya Zul, Zul, kita nak cakap apa ni Zul? Skrip sama ni. Sama kan 2023. Tak ada perubahan skrip. so Balik-balik, dia orang perfect. Dia orang perfect. cuma kita orang try nak cari something lah yang apa yang kita cakap tu berbeza sikit lah kan. Sebab tu kita cerita pasal, yalah, cara daripada tayar punya apa, strategi kan. Kalau tak, kita nak cakap apa, sama je. Tak ada Betul. satu pun dia orang ada buat kesilapan. Malah Perez pun doing a good job. And tapi aku rasa Max tu another level lah. Kau tengok Max dengan Perez pun tinggal dia tinggal Perez. Dia Ya, seorang-seorang okay. lah. Cuma Perez tu 22 second tu memang jauh sebenarnya. Tapi let's say kalau Checo dia start P2 ke, aku rasa maybe tak sejauh itu sebab Hmm. Perez climb daripada P5 kan. Dia Hmm. potong turn 1 tu dia dah lepas Carlos Sainz. Lepas tu dia fight dengan Russell dengan Hmm. Leclerc kan. Russell dengan Leclerc tu kat situ 5-6 lap habis dah kat situ. So Hmm. Tapi sebenarnya Max ni memanglah orang kata undeniable. Benda tu aku tak boleh deny. hmm. Tapi dia sebenarnya dia dekat depan tak terganggu. Lepas Hmm. tu yang belakang ni duk fighting each other. So kan, Ya. let's say maybe ini maybe cerita Hmm. maybe dia finish race ni maybe dia lead dengan Perez maybe 15 second je. Tapi Ah. disebabkan fighting tu so plus lagi 7-8 second. Macam tu lah. Hmm. Hmm. So memang lah kita pun tak nak lah pergi ke Red Bull lama sangat sebab memang Betul. Jom, terlalu jom, jom. terlalu Tukar perfect. team. Tukar team. Terlalu perfect. Aku puji diorang, bukan in a bad way. Aku puji diorang. Betul. Cuma team lain kena do something. Memang aku jujur aku fans Mercedes, Zul fans Ferrari. Cuma kita orang rasa macam Kita kagum kagum. teruja lagi apa Kagum benda aku nak teruja. cakap Macam mana dia orang boleh dapat a very perfect team dari every sudut, daripada dia orang punya preparation, dia orang punya tire allocation, dia orang punya pit crew, strategy wise boleh berubah dalam in race, bukan hanya dia buat sebelum race lepas tu dia follow je, semua berubah. Uh, Checo pun as a second driver, good driver. betul, Max betul. Verstappen perfect. Memang dia orang pun kata ada problem. Dia kata brake ada problem sikit lah, goyang lah, macam-macam lah. Tapi still dia orang boleh pergi jauh. Macam tu lah. So macam very perfect lah. Aku tak tahu nak cakap apa dengan dia orang ni. Aku Just nak aku nak tambah sikit je sebelum ah kita jump ke Ferrari sebab ah nanti ada related juga. ah Kan Sainz last stint dia hard betul. kan. Sainz last stint dia hard. Dia nak kejar Checo Betul. tapi ada 21 lap lagi. Ah So maybe by tinggal lagi 5 or 6 lap maybe tayar dah soft habis. Checo dah habis. Ah. Tapi masalahnya tak habis-habis. So degradation dia, efficientnya aero package yang ada dekat Red Bull ni, especially aku rasa underfloor dengan floor dia lah main crucial part of the efficient aero ni, menyebabkan airflow ataupun uh, macam nak cakap, maknanya senang cerita dirty air atau apa tak kacau pun dia punya macam senang cerita macam angin tu tak pergi kat tayar tu tau. Macam tak hauskan Faham daya tak? tu. Yeah. Macam So dia
that's why sains ada cakap, kita terus jump pun, ke Ah, Ferrari pun boleh kan. hmm, Sains pun ada cakap, dia dia sebenarnya dia kata dia still harap lah dia boleh kejar, Checo. Checo at least dapat DRS. Betul. Tapi masalahnya maintain gap tu 2-3 second, 2-3 second, tak Hmm, dapat pun. Tapi dia dah push lah sebab memang dia dapat hard tu, dia memang push kau hard tu. Yang last stint tu untuk, sebab dia nak kejar Checo yang soft kan. hmm, Tapi dia sebab new soft pula. And back to yang aku cakap tadi, let's say Red Bull tak ada new soft, dia ada scrap soft, maybe ada chance untuk lagi 3 lap dapat DRS. hmm, Tapi end up, back to ni lah, strategis balik. Kan lah apa, fresh soft kita letak last stint. hmm, So anything happen, ada safety car ke apa ke, kita ada fresh compound. hmm. So benda tu dah ada well planned. Betul lah. So nak kata apa, kan tak Betul boleh lah. marah, tak boleh marah, tak boleh buat apa, tak boleh buat Uh, apa. Ah, itulah sebab dia kait macam Zul kata kita ada kaitan juga dengan Ferrari, so kita pergi kepada Ferrari terus, dan kita akan kaitkan juga dengan Red Bull kan. So mm, macam Carlos, sebab dia maintain tau 2 second, kau tak boleh dia nampak macam gini tau, dia orang punya perbezaan pace tu menyebabkan Carlos struggle. Dia macam aku rasa uh, apa namanya, Checo bukan dia tak nak lagi laju, tapi dia tayar management. Maksudnya okay, dia kekalkan je 2 second. So kalau nampak Carlos push, dia push sikit. Faham tak? mm. Sebab orang yang nak Manage lah, manage, dia manage manage. tayar tu betul-betul. So kalau sebab Carlos tengah struggle, so kalau dia sesa push, tayar dia akan makin cepat haus. Sedangkan tayar dia orang ni akan haus juga sebenarnya, tapi nampak gap tu tak makin tu, relax je lah, tak perlu nak push, nak pergi kejar, nak pergi lawan pula dengan Max Verstappen sebab dia orang apa-apa pun dia orang mesti nak team result. Nombor 2 pun okey je sebenarnya. Cuma tak adalah kau nak jadi world champion tu, mungkin dia pun dia dah sedar kot, dia tak payahlah nak kejar Max tu kan. So dia kata okay, aku jadi as a second driver, aku manage je jangan sampai kena overtake dengan Carlos. So aku manage tayar dengan tayar degradation dia yang low berbanding tim lain yang high. So pasti dia dapat Mm, kelebihan walaupun dia dah orang kata lagi new kan. Tu antaranya betul. lah. Okey tu bab Carlos dengan siapa Checo. namanya, Checo. Mm, Nombor 2 nampak Leclerc macam dia bukanlah struggle sangat, tetapi nampak Carlos lebih selesa dengan jentera yang ada sekarang. Tu yang aku nampak lah. Dengan kedua tu aku rasa Carlos memang dah sedar dah kontrak dia tak akan sambung next season. So dia dua lah, sama ada kau give up je kan, macam kau tak nak beri apa-apa point atau kau nak prove something. uh, Sebab next season dia mesti nak dapatkan seat, so dia kena prove something dekat team lain yang dia masih relevant untuk berada dalam F1. Dia sebab dia boleh je untuk tak dapat mana-mana seat. Jadi dia perlu fight dengan Charles Leclerc sebab kita nampak dia fight sebenarnya kan. Dia orang fight kan dalam Bahrain ni untuk beberapa lap yang awal tu dia ada sampai mid sampai tengah-tengah tu dia ada mm, mm, fight mm, mm. sikit lah. Sampai Ada. Carlos boleh pergi jauh kan. So nampaklah Carlos tu try to prove something yang dia masih relevant. Dia bukan sebab macam Lewis Hamilton ni mungkin aku selit sikit macam tak nampak push sangat kan. Sebab dia kalau dia katalah dia betul-betul gugur pun dia dah dapat banyak-banyak achievement. Macam Carlos tak dapat banyak achievement kan. So dia masih jauh untuk dapatkan banyak achievement tu. So dia masih try to push lah untuk dapatkan sebanyak yang boleh. Kalau Zul ni kau rasa macam mana antara Carlos dengan Charles Leclerc semalam, dengan Okay. kau rasa apa Carlos cuba prove sebenarnya? Um, Daripada last season lagi aku rasa yang scary, buat jantung tifosi ni tak senang duduk kan. Daripada ingat last Monza. Oo. Ingat tak Monza Dia diorang battle kan. Tapi itulah diorang battle as for now uh, clean lagi lah. ah. Maknanya Leclerc dia agresif, dia macam Max, tapi still dia kalau wheel to wheel battle, aku puji je. Carlos dia, of course dia lagi experience daripada Leclerc kan. Dia Betul. dia umur dah 30, Hmm. Leclerc baru 25 kan. Hmm. So um, um, actually Carlos dia nothing to lose lah untuk season ni. Dia akan, kalau aku rasa, hmm, uh, dia akan all out lah. Dia nak prove yang, especially dekat Ferrari sebenarnya. Mhm. Kau buang aku kau nak ambil Hamilton kan. Hmm. Okay, tak apa.
Kan aku akan show, aku tunjukkan kau, aku boleh fight dengan Leclerc ni sebenarnya. Mm. Um, Cuma in terms of battle semalam, okey sebenarnya macam aku cakap tadi, Red Bull buat kereta baru, tak ada problem. Mhm. Ferrari ada minor, which Mhm. is sebenarnya dua-dua kereta ada Mm. problem yang sama. Mm. Cuma kalau kau perasan, start race malam, kan kalau start dia tak cun sangat. Mm. Sebab dia ada brake tu, throttle dengan brake dia problem masa nak start tu sebenarnya. Mm. And then memang superb launch daripada Checo. Mm. That's why Checo boleh jump dia P4. Betul. And then kalau perasan masa Leclerc, Russell dengan Checo fight 3 orang, Mm. Max dah start gaining. Betul. Carlos tertinggal kat belakang, perasan tak? Mhm. Time dia tertinggal tu, dia try to manage apa yang pasal brake tu. Dia Mm. kata uh, um, brake tu macam ada vibration. Mm. So lepas tu dia takut overheating. Masa straight line tu dia ambil different racing line. Mm. So tak nak Sebab dia tak tak nak ada dia TAR daripada depan betul. lah. Betul. So dia boleh buat macam tu sebab depan dia masa tu dia dah ketinggalan and belakang dia tak ada orang. Dia tak kena push dengan siapa-siapa. So Ah. dia ada mention semalam this Mm. year dia rasa yang dia tak tengok pun mirror belakang dia. Faham tak? Ah. Before this, Mm. previous year, dia kata yalah every time racing ni, mesti akan check, tengok mirror belakang lah. So, Mm. dia rasa confident dengan kereta dia. Mm. Leclerc pun bagi input benda yang sama. Mm. Diorang selesa dengan kereta diorang ni Mm. sebenarnya. Diorang kata memang boleh, maknanya boleh push ke depan. Maknanya tak ada nak kasi tengok belakang. And then Ah. tyre deck diorang, aku rasa superb. Mm. Superb untuk Ferrari sebenarnya. Diorang Improvement lah daripada last improve, season. improve sangat-sangat. Last Improve season sangat-sangat. menangis tengok asal awal gila Ah, diorang ni masuk. hmm. Belum apa-apa Diorang dah I cannot handle this. We should betul pit betul. macam. So cumanya benda tu jadi dekat Leclerc. Leclerc tak dapat nak buat macam tu sebab dia tengah battle dengan Russell dengan Checo. Faham tak? That's Faham? why kalau kan banyak troll yang Leclerc punya racing line Bahrain kan. Turn 1, Berap. lock up turn 10, apa. Macam kau offset track Bahrain tu, offset kan. So memang dia berapa kali lock up pun. Dia cakap dia punya every time dia nak turn ke kiri tu wheel tu lock. Hmm. Kan, wheel tu lock. Lepas tu diorang kata sampai 100 degree Celsius temperature dekat brake duct tu memang overheating. Hmm. So that's why Ferrari masukkan di awal nak bagi cool down and then nak pecahkan daripada trafik lah. Hmm. Kan. So lepas dia masuk tu dia manage apa buat yang dia buat macam Carlos buat tu. So that's why dia dapat kejar keep up balik dengan Russell. By the time Russell pun ada problem masa tu. Hmm. Kan ujung-ujung tu Russell pun ada problem. Hmm. So sebenarnya dynamic race untuk minggu ni sebenarnya best. Betul? Betul? Cuma kita rasa tak best sebab race winner still orang sama. Grand Itu. Slam lah. Lupa aku nak mention Grand Slam tadi. Itulah. Itu je sebenarnya. Cuma dia punya yang lain ni best sebenarnya. Battle ni Hmm. battle antara Ferrari dengan Russell dengan siapa? Russell dengan Leclerc tu memang Leclerc ada lock up semua. Russell dengan Checo boleh potong tapi best lah rapat masa tu, close rapat kan. Russell pun masa first thing tu Russell confident. Hmm. Dia confident dengan kereta dia. Input dia okey juga. Maknanya adalah minor problem lah daripada Ferrari dan juga Mercedes ni. Hmm. Yang buatkan diorang battle dekat belakang and then buat Max jauh ke depan. Hmm. Itulah. Yelah kalau kita just tengok memang nak tengok siapa menang dalam F1 ni sebenarnya bosan. Tu memang bosan. Tapi kalau kita nak tengok F1 dengan lebih menarik, kau kena memang beyond that. Lebih kita akan menikmati. Betul. Berbanding contohnya kan macam aku tengok Mercedes. Kalau aku tengok Mercedes je memang aku kecewa lah. Kan? Tapi kalau kau tengok the whole big picture, Betul. daripada apa Ferrari come out dengan strategi macam mana, apa dia orang punya masalah sepanjang race, Ferrari punya macam mana, macam Zul cerita tadi masalah brake. So sebenarnya dia orang doing a good job sebenarnya. Kalau dia orang tak dapat manage brake tu, aku rasa dah tertinggal lah. Mesti dah makan lah. Tak Aston Martin pun boleh makan contohnya kan, kalau dia orang tak boleh manage. So dia orang sebenarnya dah start manage. Sebab tu kata kalau F1 ni sebenarnya best
kalau kau tengok beyond that, berbanding kau tengok just tengok race, oh siapa menang, siapa cepat, overtake, just itu je kita tengok. Itu memanglah best kan. Tapi kalau itu je yang kita harapkan, memang akan rasa sedikit bosan lah. Of course yang fans Red Bull akan rasa happy kan. Tapi ni orang cakap in a big picture, itu yang kita akan dapat lebih menarik daripada strategi, daripada pemilihan tayar dan pelbagainya lah. Tapi untuk Ferrari, bagi aku still doing a good job. Still second best car kan? Second Betul. best car on track sekarang Lagi ni. satu, lagi satu Jul, nak tambah sikit, let's say Hmm, Ferrari ataupun Leclerc, Sainz tu okey lagi sebab dia cepat boleh manage betul. masa situation tu, dia tak di-attack kan. Ha, So, let's say Leclerc tak ada problem tu, maybe possible double podium betul? untuk Ferrari kan. Maybe kita Hmm. tak tahu kan. Hmm. Cuma itulah, ada driver dapat habiskan race Hmm. dengan P3 and P4, which is aku rasa dengan ada problem, good result, still good result. Hmm. Maybe macam kau cakap tadi, kalau tak dapat manage benda tu, maybe diorang kena overtake ataupun maybe DNF pun boleh. Kalau dah beredar overheating ke apa kan, Hmm. tak boleh buat apa, sensor rosak, habis lah. Paling tak pun at least Russell boleh makan lah. Russell boleh overtake dia orang lah. Itu antaranya lah. Tapi bagus daripada Ferrari. Bagusnya Ferrari ni, dia tak ada buat flop yang lain lah. Maksud aku, dia tak ada buat flop pit stop, dia tak ada buat flop dari strategi. Aku rasa okey je. Tak adalah flop apa-apa. Aku rasa itu better daripada satu sudut lah kan. Kalau yang sebelum-sebelum ni kita rasa macam apa benda kau buat ni, apa maksudnya, dah ada perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik lah sikit-sikit. Itu yang aku nak puji lah kepada tim Ferrari lah. Kalau kau Zuz ni, kau nampak sama ke ada perubahan sikit-sikit bab-bab yang flop-flop yang Aku macam rasa yang tak sepatutnya itulah orang kata kan. ada, kita discuss dalam chat, dalam WhatsApp pun ada, and then ada yang orang bagi opinion, Hmm. why not, kenapa tak ada team order contoh dekat Sainz dengan Leclerc tu kan. Tapi sebab aku rasa team order tu, and then this is first race kan, team order. Hmm. Aku rasa team order tu tak perlu lagi sebab masa tu nampak sangat yang, aku rasa yang second stint tu Leclerc macam membagi je Sainz tu lalu. Yang masa dekat first turn tu. Hmm. Macam bagi yang masa yang mula-mula yang first stint tu je Hmm. nampak yang dia rapat sangat tu kan. Hmm. So the second stint tu sebab memang Sainz ada significant race pace better daripada Leclerc. Hmm. Sebab daripada problem yang ada tu lah. So, and then this is first race kan. Hmm. Macam aku rasa bukannya fight tak ada, Point dua-dua lagi. tak ada point lagi kan. Ah. So bagi aku make sense je tak ada team order ataupun apa. Hmm. Strategi wise ataupun pit stop tu aku rasa untuk third stint tu Leclerc masuk lambat sikit daripada Russell. So dia ada advantage Lebih sikit tayar kat situ. And then benda-benda macam tu aku okey. Aku tak okey. Pakai otak lah. Bukan asal Kan masuk pakai, je. ni asal masuk, kita dah kena masuk lah untuk tukar tayar. Bukan macam tu je lah kan. Ada sebab lah nak masuk lambat, ada sebab nak Yes, masuk awal lah, macam tu lah. betul. Ada sebab semuanya. Okay, itu bab Ferrari. Kita next kepada third best, Mercedes kan, third best. Mercedes. Okay, sekarang kita Okay. beralih kepada Mercedes. Mercedes ni aku tak tahu lah nak cakap macam mana, tapi of course memberi harapan besar untuk aku sebagai fans, mengharapkan ada satu perubahan yang baik daripada jentera mereka. Cuma ramai yang mengatakan masa testing, Harapan palsu lah. harapan palsu lah. Bukan harapan palsu. Aku dah tahu dah yang benda ni bukan sandbagging. Yang masa testing, masa qualifying, masa practice, aku dah agak dia kata tak apa, Mercedes sandbagging tu. Aku tak rasa dia orang sandbagging, sebab kalau dia orang sandbagging, kita boleh nampak lah daripada wajah driver dia orang, daripada wajah Toto, dia orang masih tak happy tau sebenarnya dengan result yang dia orang dapatkan masa tu. Sebab dia kata tengoklah nanti macam mana kan, dia orang masih tak happy sebenarnya dengan dia punya. Yes, it's still better berbanding tahun lalu. Kalau kita tengok first kata awak di awal-awal race, 5 race pertama tu satu benda yang memalukan untuk Mercedes kan. Tetapi yang ini nampak better, betul. Tetapi
mungkin diorang kena kerja lebih keras lagi lah. Kalau mereka nak mengejar Max Verstappen, maksud aku Red Bull dan Ferrari. Sebab nampak mereka pun, yalah ada sikit sebanyak, aku rasa tak lama pun diorang untuk repair dan boleh beat Betul. selesa Hmm. McLaren. Boleh cuma nak mengejar Ferrari tu mungkin kena usaha lebih banyak lagi lah. Cuma yes, aku still masih kecewa lah. Aku dah cakap ada orang kata sandbagging. Aku tak kata tak, dah 2 tahun kena. Tak mungkin yang ni masih sandbagging. Diorang memang masih struggle. Cuma daripada Lewis Hamilton memang dia nampak struggle sangat. Aku tak tahu lah. Tak tahulah Mercedes memang boycott dia ke. Tapi Russell boleh dapat pace yang bagus berbanding Lewis Hamilton. Tak tahu lah Lewis Hamilton dah tak ada hati ke, dah entah. Aku pun tak sure sebab dia orang kata untuk kali ni memang ikut yang macam Lewis Hamilton nak dan sebagainya untuk apa kereta kali ni kan. Tapi still lah dia masih struggle. Kalau tengok qualifying pun Lewis Hamilton punya ni dia kat bawah-bawah. Takut tau, banyak kali dah macam nak kena kan, banyak kali nak tak lepas Q2, tak lepas ni, tapi somehow dia dapat catch up, dapat nampak macam dia belum selesa lah dengan jentera tu. Yang lain aku tak nak komen banyak pun. Yang mungkin bateri tu aku nak minta Zul explain lah. Okay Zul, kalau Mercedes macam mana Zul? Okay. Mercedes ni dia mesti start yang best pasal cerita sandbagging ni start FP2 kan. FP2 kan 1-2 kan. Lepas tu cakap, wow. Tapi Wow, apa, padahal masa tu Red Bull tengah buat long run. itulah. Kalau betul-betul tengok So sebab tahulah. aku betul sebab aku ada tengok after FP2 punya interview, Hmm. diorang tanya Max. Apa dia tanya pendapat Max lah. Max behind almost 4 tenths kot Ah. behind fastest lap untuk ni lah, Hmm. which is that time Hamilton ni lah. Lepas tu Max jawapan dia jenis vocal kan. Dia cakap I don't care. Dia cakap we only focus apa dengan our program. Dia cakap kan, Ah. dia kata dia fokus long run, Ah. fokus race pace. Ah. And then dia kata dia memang, orang kata, team Red Bull, uh, which is bukan tak fikir langsung, tapi maknanya tak kisahlah kita dapat P berapa pun dekat qualifying. Kita fokus kat kita punya As long strategi je. as long time race pace kita berdesu. Macam tu lah dia punya program, dia Hmm. punya kan. And so masa tu sebenarnya aku as a fan Ferrari cakap, "Wish, Mercedes ni macam ada pace ni kan." Betul lah. Macam tu lah kan. Okay, ini Ferrari dah nampak masa Tak FP1. tak sedap kan, macam FP1. tak sedap hati lah. Lepas tu Mercedes pun ada. Tapi Red Bull tak tunjuk lagi ni, dia cakap Hmm. kan. So macam tapi masa tu aku fikir lah, tapi aku rasa Red Bull still team to beat lah. Tapi cakap okay, ni kalau ada three-way battle kan macam best lah. Ah. Tapi bila sampai Q1, Q2, and then Q3, kita pun aku rasa semua siapa yang fans semua akan tengok and tahulah Hmm. sequence team mana top Hmm. 10 tu semua. Semuanya after post qualifying interview, Hamilton dia cakap dia set up different dengan Russell. Russell on the left, dia on Betul. the right side. Hmm. Maknanya two different setup. Betul. Russell more to qualifying punya Set. pace dia nak. Hmm. So Lewis is race pace lah. Betul. So okay. Lepas tu dia cakap dia akan try untuk gain, untuk overtake, untuk apa Hmm. semua. Sampai ke race day, yelah, dia cakap macam tu sebab dia tak tahu team lain perform macam mana Hmm. kan. Betul. Bukan aku nak backup Hamilton ke, tapi aku faham lah dia set up untuk race punya pace. Tapi dia tak tahu lagi McLaren punya race pace macam mana, Ferrari punya race pace macam mana kan. Betul. Sebab ada dalam team radio masa race malam, masa race dia cakap those guys in front very fast. Dia cakap macam tu kan. So macam dia dengan Itu seat broken ni apa dia cakap. masa tu aku ketawa masa Hamilton cakap tu. Those guy very fast. Maknanya maknanya dia tak dapat keep up dengan race pace team lain kan. Betul. So something kena work Mercedes dengan uh, dengan reliability untuk isu pun ada juga. Diorang engine diorang problem. Bukan diorang je tau.
McLaren pun. Hmm. Mercedes tu sendiri, Mercedes punya engine, Ha. McLaren. Tapi Aston Martin tak ada problem. Hmm. Maybe Aston Martin tak ada problem sebab maybe tak ada overheating issue. Maybe Hmm. cooling system diorang okey, airflow diorang cantik maybe. Sebab Lando Norris kan ada tukar a few component. A Hmm. few component. Belum start race. Belum habis satu race dia dah start tukar. So macam questionable juga benda tu. Hmm. Semua Russell, Toto ada cakap Russell and Hamilton ni diorang lost maybe half of a second sebab lift and coast. Aku rasa for the last stint kot diorang Hmm. lift and coast sebab ada engine overheating. Hmm. Lepas tu ada masalah lain lagi. Hamilton punya ERS tak boleh charge. Mula-mula tu okey, last Hmm. stint tu tak boleh charge. Hmm. Betul lah. Russell pula tak boleh tekan ERS button dia. Aku cakap, okey. Dia Aku baca, dia jadi macam team yang kau tahu kau team yang bagus. Kau ada template benda-benda macam ni kan. Tapi kalau benda-benda macam ni, yelah, dia akan menghukum kau punya driver lah sebenarnya kan. Benda-benda ni sepatutnya kena detect lebih ah, awal lah. Small components kan. maybe kalau tak ada problem ERS tu, Russell tu, maybe Leclerc tak boleh kejar Russell pun. Betul? Kan? Maybe Russell nombor 4 ataupun silap podium. Betul lah. Maybe Sainz pun tak boleh kan. Kita tak tahu. Sebab Hmm. Mercedes aku rasa race pace dia okey untuk first stint tu. Betul? Quite okey. Maknanya balance lah Dia makin throughout the race tu dia dengan macam nampak Ferrari. struggle kan. Makin ujung-ujung Yes. tu nampak dia asal Last struggle. stint tu Hmm. masih diorang pakai the second hard tu. Diorang Hmm. pakai. Masa Hmm. tu yang rasa ada problem ERS, Hmm. isi bateri lah. Sama lah. Hamilton tak boleh charge. Dia Hmm. tak boleh recharge. Kan? Hmm. Maknanya kan lepas dah guna, kan charge kan. Hmm. Kita main game kita faham Ah. kan benda tu kan. Tak boleh charge. Dia tak boleh charge, tak boleh buat apa lah. Yang tak boleh tekan pun satu hal lah. Macam nak pakai. Ah, Kalau tak boleh charge boleh lagi pakai sikit-sikit kan. tak boleh tekan pun satu. Dia bukan apa sebab aku masa tengok tu aku watch along bersama rakan-rakan di AJ Betul. Clan. Aku Rasa tengok di kalau Red luar. Bull, Hmm. Aku tengok di luar. So tahu. masa aku Betul. tengok kat luar tu dia yelah betul tu Dia tak fokus sangat. dia bertembung dengan Liverpool punya game. So yang keluar sound Liverpool. Dekat skrin lain sound Liverpool, tapi yang berlaku keluar F1 tapi F1 tak ada sound. So aku hanya berpandukan race dengan apa orang kata radio yang tulis punya lah. Yang lain semua memang visual. So aku benda-benda ni aku tak perasan lah. Itulah. Tapi macam kau cakap lah, benda-benda ni patut kena do something lah. Kena tengok balik lah. Maknanya kena tengok ni balik. Sebab benda-benda kecil ni mengganggu kan, mengganggu driver punya fokus. Tak boleh Itu pakai macam tu lah. itu yang kita sebut kan, apa tak boleh tekan ni, macam tu lah. Tu dia mengganggu lah, dia mengganggu fokus driver kan. Sekiranya mesti akan mengganggunya. Macam kita lah, macam apa hal tayar kereta aku dia gegar-gegar kan. Macam kau dah tak boleh fokus lah kat driving. Lepas tu kau nak push pun kau akan cuak kan. So aku pun tak adalah nak go into Mercedes sangat sebab aku dah kecewa. Tak nak panjang-panjang kan. Okay, itu untuk Mercedes. Mercedes aku rasa memang kena improve something lah. Dia kena buat something untuk dia boleh beat untuk fight lah untuk Ferrari dengan Red Bull lah. Atau antara yang dia pun perlu buat. Okay, selamat datang kepada Hadi. Salah satu sahabat saya. Mungkin dia tadi sedang bekerja mungkin. Dan dia baru lepas muncul. Tapi kita jaga anak tadi. Jaga anak. Kita semua dah berkeluarga macam-macam lah. Okay, mungkin kita nak sentuh sikit-sikit sajalah antara dua tim ni, McLaren dengan Aston Martin. McLaren aku tak perasan sangat sepanjang perlumbaan. Cuma yang aku boleh katakan still a good start untuk McLaren berbanding last year, di mana diorang start antara yang paling tercorot untuk last year. Untuk this year nampak better sikit. Mungkin dari Hadi kau nampak sikit sebanyak untuk McLaren macam mana? Yang kau perasan lah sikit-sikit untuk sepanjang perlumbaan tu. Macam mana? Aku nak tengok dulu. Sebab aku tak tengok sangat Premier Race. Tapi nak compare dengan last year memang banyak sangat improvement lah. Itulah. Kalau nak buat. Tak apa. Cuma diorang dapat point tak?
Diorang dapat point. Diorang dapat point. Dia bersilang dengan Mercedes. Russell Piastri, kalau tak silap aku. Lepas tu Hamilton, Lando. Kalau tak silap aku lah. Aku pun dah lupa. Tadi aku tengok, aku lupa. Okay, tak apa. Tapi memang ada di bagus lah. Ada improvement Ada lah. improvement yang baik. Kalau Aston Martin ni, sebenarnya Aston Martin ni aku mengharapkan Alonso lebih tinggi lah daripada yang semalam. Sebab dia orang point kan. Dia orang point, tapi aku berharapkan Alonso tu lebih tinggi lah. Maksudnya ada selit kat tengah-tengah antara Mercedes dengan McLaren ke. Sebab nampak macam okay pace dia. Nampak macam okay pace dia. Masa dekat practice kan. Cuma itulah. Tapi somehow still aku lagi satu aku tengok bagus lah. Stroll ni dulu jadi bahan jenaka lah. Senang kata digelak-gelakkan, disama levelkan bersama Latifi, disama levelkan dengan Mazepin. Tapi dari dulu aku kata antara dia dengan Latifi dengan Mazepin dia sebenarnya lebih better lah sebenarnya. Tapi somehow daripada 2023, 2024 ni kita nampak lah improvement daripada driving style Lance Stroll dan daripada kereta Aston Martin sendirilah. Kalau nak aku mencelah, Lance Stroll tu dia first turn kereta dia dah pusing lah sebenarnya. Itulah. Tapi entah macam mana tiba-tiba dapat top 10. Maksudnya dia boleh recover balik. Dia boleh recover balik. Maknanya kereta Aston Martin tu memang ada pace lah. Betul. Okey, Zul. Macam mana untuk McLaren dengan Aston Martin? Tadi aku dah cakap sikit dengan Hadi pasal Aston Martin dengan McLaren. McLaren nampak, aku tak tahu nak cakap banyak sangat. Aku cuma cakap dia punya improvement daripada last year punya start. Jadi, at least untuk dia berada bersaing bersama Mercedes tu dah kira baik lah berbanding last year. So tinggal nak improvement sikit-sikit. Aston Martin pula aku mengharapkan Alonso sebenarnya lebih tinggi daripada P9 Dia P berapa dah? P9 kalau tak silap aku. P9 betul Stroll P10. So aku harapkan Alonso tinggi sikit lah, celah-celah sikit dekat antara Ferrari, Mercedes, macam tu lah. 7 ke kan. Lepas tu somehow aku cakap Lance Stroll better lah berbanding Latifi. Sebab dulu dia memang sama levelkan dengan Latifi dengan Mazepin. Tapi dia buktikan 2003, 2004 dia ada peningkatan yang baik. Daripada sudut driving style dan jentera Aston Martin. Kalau Zul sendiri macam mana? Okay, untuk McLaren dulu. Lando Norris dia ada bagi tahu this is the best result McLaren dapat dekat Bahrain since 2021 ke 2020. Sebab diorang both driver finish on point lah. kan? Dapat point kan. Betul. So macam kau ada mention, way better from last year lah. Last year kan. Aku rasa semua tahu benda tu nightmare untuk fans McLaren. Cumanya apa yang Norris cakap tu make sense sebab this type of circuit bukan circuit McLaren lah. Bukan circuit McLaren lah. So maybe kita tengok dekat Jeddah nanti maybe ada result lain. Kalau Aston Martin? Zul, Aston Martin Zul. Aston Martin Aston Martin qualifying pace okay. Betul. Race pace diorang tak dapat nak battle lah dengan siapa ni yang terdekat pun Mercedes ataupun McLaren. Aku rasa dia nak fight dengan Ferrari lagi jauh. In term of race pace. Qualifying pace is okay. Sebab Lance Stroll tu kredit lah. Dia dah spun kan. First turn tu. And then dia boleh finish point P10 kan. So tapi lah dia climb daripada bawah tu pun dia overtake pun kereta yang maybe yang slow daripada Aston Martin lah. But still dia dapat recover, dapat point. Still okay lah. Aston Martin tak banyak lah. Itu juga. Okay. Itu bab McLaren dengan Aston Martin. Kita kepada isu hangat sikit. Visa Cash App RB. Vika. Buat hal. Ini orang kata team order yang dilemparkan kepada Yuki Tsunoda dan Ricardo di mana mereka menyuruh Ricardo berada waktu tu dia nak overtake siapa Alamak aku tak Kevin
Kevin Magnussen, betul. Kevin Magnussen, awalnya Yuki Tsunoda cuba overtake tapi aku rasa 2 ke 3 lap dia tak dapat dan akhirnya diberikan peluang untuk Ricardo ke depan. Ricardo pun tak dapat motong. Zul rasa perlu tak team order tersebut? Sebab macam nampak macam Yuki punya pace better. Tapi kalau tengokkan tayar, aku rasa tayar Ricardo Ricardo soft. soft kan. Yuki Ricardo soft. Tsunoda hard waktu tu. Betul. Betul. Kau rasa perlu tak sebenarnya team order tu? Kalau tengok pada last stint tu, kalau you tengok tayar yang untuk last stint tu memanglah Ricardo ada chance, more chance lah kalau kan compare to Tsunoda. Tapi aku rasa Tsunoda masa dia dah bagi tu dia cakap dia tak laju pun. Sebab kita nampak sebenarnya Yuki Tsunoda macam nampak pace dia better tau sebenarnya. Cuma yelah, kalau kita tengok secara surface nampak soft. Kalau ikut logik kita fans soft, bagilah soft. Depan kan soft mesti boleh potong kan. Team maybe ada time dekat, maybe late time Ricardo lagi better. Betul. Tsunoda on masa lap yang tertentu tu lah kan. Cumanya aku tak boleh nak kata team order tu tak perlu untuk ni, sebab memang dia tak ada fight untuk point kan, 12-13 macam tu kan. Tapi dia boleh jadi tak perlu team order pun, sebab bukan nak kejar point. Let's say lah dia tengah fight P10 kan, maybe dia ni. Tapi sebab dia bukan fight untuk points, maybe untuk finish top je lah kan. Tapi susah tu nak cakap tak perlu pun okey, perlu pun okey. Team order tu cumanya reaction Tsunoda cool down lap tu kan, macam tu kan. So macam lepas tu Ricardo cakap okey, dia akan macam okey apa, aku ingat benda ni, aku simpan. So dah first race dah tegang macam ni lah. Aku tak dapat bayangkan macam let's say diorang nak kena finish point ni nombor 9, nombor 10 kan. Aku rasa bahaya. Maybe kita tak tahu. Kita tak tahu kan. Okay, kalau Adi kau rasa macam mana untuk team order tersebut? Okay, kalau logiknya, kalau Ricardo tayar soft, memang patutlah Ricardo kena pergi ke depan. Betul. Sebab dia nak lawan dengan Magnussen. Kira tapi chances tu lebih tinggi kan? Chance tu lebih tinggi. Tapi sebabkan dia tak dapat juga nak potong, so patutnya Daniel Ricciardo last lap bagilah balik Yuki Tsunoda potong dia. Sebab benda bukan ada point pun. Sebab tu memang position Yuki, bagilah balik. Give back position. Give back position. Macam kata sila, kau dah tak berjaya, kau bagilah balik place tu kan. Janganlah bolot. Aku rasa benda tu aku tak boleh salahkan Ricardo. Aku rasa team. Team daripada instruction from team tu tak apa, orang kata tak apa, tak clear. Betul. Let's say dia bagi tahu at least dia bagi tahu Yuki kalau tak dapat last corner Ricardo back off. Contoh kan. So benda at least Yuki pun tak ada angin kan. Betul. Ataupun mungkin dia ingat tak ada point sebab tak ada point kan. Tak dapat skor, mungkin dia tak bagilah. So team tu lah main peranan kan sebenarnya. Yuki marah juga lah sebab mungkin family Yuki main fantasy. Geram si aku. Buat fantasy ni aku dah geram tu lah. Yelah sebab dia kena potong kan. Betul lah. Betul lah. Ya, Yuki dah lost 1 point dah. Kan negatif 1 kan. Kena lost position. Betul kau, logik. Logik marah dia kan. Datang Yuki pun main. Aku sedih pun main. Dia tak dia kan. Dia buat sebab kita nampak pun Yuki mungkin ada chance nak potong Kevin tu. Sebenarnya tapi susah. Tapi sebab Kevin dapat soft kan. Tapi Kevin Magnussen punya defend pun padu juga dia. Maksudnya dia letakkan jentera dia tu sampai kau tak boleh nak motor tak sempat. Tak sempat. Pandai lah, dia pandai defend lah, bagus lah. Mungkin experience dia. Tapi untuk Yuki ni walaupun itu kan, tapi kan dia paling senior kot kat AlphaTauri. Paling senior kot. Dia senior kot. Orang kena hormat dia kot.
dia dah 4 season kan? Ha. Ha. Tapi F4 ke third season lah. tapi itulah. Tapi berkenaan dengan ni sebenarnya tim lebih dapat nampak data lah. Untuk layak ke tak layak, kalau as fans untuk team order tu kau tengok dah soft kan. Pasti dapat kelebihan lagi pada Daniel Ricciardo. Cuma Daniel Ricciardo tak berjaya. Tapi untuk give back tu itulah daripada tim lah sebenarnya kena bagi tahu lebih awal. Okay, itu untuk team order. Visa Cash App RB. Lastly aku nak sentuh sikit pasal Haas. Maybe kita taklah sentuh semua team kan, tapi Haas ni kalau tengok Hülkenberg punya pace dekat qualifying, main lagi Q3 kan, sampai Q3 kan, Q1, Q2, Q3 kan lepas. Tapi dekat race masih aku tak boleh kata masih Haas yang lama lah, macam tu lah. Tapi dia punya gambaran tu lebih kurang macam tu. Selama ni kalau qualifying Haas nampak macam meyakinkan, tapi bila race je tak dapat nak tunjukkan dia punya pace. Kau rasa dia orang masih masalah yang sama, ataupun masalah engine ke, atau macam mana Zul? Haas Hmm. Okay. Sebab kita tahu kan masa testing semua dia orang dah mula test long run Betul. pula, bukan pace sangat, lebih pada long run. Maksudnya bukan qualifying punya target, tapi pada long run. Betul. Tapi nampak dia punya result tu tak seperti itu lah. Okay. Tak, bagi aku kalau tengok by data analysis kan, Haas ada improve dua benda season ni. Nombor satu, top speed top speed dia paling tinggi tau. Nombor dua, William. Nombor tiga, Red Bull. Nombor empat, Ferrari. Itu nombor satu. Nombor dua, long run dia significant improve daripada Last. dia bukan lagi the worst tire degradation punya team lah. Macam last season dia dah improve banyak sangat, and then macam Hülkenberg masuk Q3 tu, benda tu dah biasa lah last season for dia. Cuma this time around dia tak ada luck lah. Dia pergi cium pula Stroll kan. Sayang dia P10 aku rasa if dia tak dapat point pun maybe 11, 12 kan boleh finish. Betul. Sebab Kemek daripada bawah tau. Betul. Kan, so macam tak ada lah. Haas aku rasa dia orang akan fight. Dia akan, aku rasa mid table lah. Mid table. Dia maybe dia dengan William. Yang Alpine tu tak payah cerita lah. Alpine tu biarlah. Anggap dia tak ada lah. Alpine setengah kata kau tahu kan, Alpine baru ni berita tergempar kan. Dia orang baru revamp. Orang kata ubah segala technical team, most technical team dia orang sebenarnya. Ada yang kena pecat, resign, dia suruh pecat senior staff, dan ada beberapa revamp lah daripada dia punya technical punya staff. Tapi Alpine tu memang memalukan lah. Memalukan. Kira sekarang ni memang Haas bukan Haas lah. last team lah. Last Haas maybe akan, aku rasa maybe diorang akan maybe bukan consistent collect points, tapi dia akan fight untuk points lah. Let's say contohnya yang 5 team yang atas finish, kan 5 team di atas kan, top 10 tu at least ada DNF ke crash ke, so maybe Haas dia akan yang selit selalu lah. kita nampak Albon maybe Haas akan terselit kat situ nanti untuk a few race lah. Okay. Kalau Adi, kau rasa macam mana untuk Haas ni? Haas qualifying dia memang mantap lah. Biasanya start season memang Haas mantap. Qualifying dia kan? Akhir season dia ke laut. Dia macam pelik. Orang lain semua improve, dia macam kat situ. Dia macam kan. setiap kali start season dia mesti meletup dulu. Haas ni. Dia macam gempak kan. Ada orang cakap contoh dia ada allocation tau, kan bajet dia limited kan. Kita upgrade kau kita dah dapat point banyak ni, lepas tu last race second half race kita reda lah. Kita finish P8 kau satu kau tak lah, pinai Sebab macam tu kan. kita selalu dengar masa zaman Gunther kata kita dah fokus next season. Kita dah fokus next season. After summer break je kita dah fokus next season. Memang next season tu dia akan gempak, tapi sampai summer break. Lepas summer break dia akan stay kat situ lah. Aku rasa duit punya tu tak banyak. Ya, duit. Sebenarnya pun kalau kereta accident lagi macam mana. So dia sekarang ni mengharapkan US company lah sponsor dia orang kan. Harapan dia sebab tapi Haas dia boleh lawan lah. Alpine tu confirm lah dia boleh makan.
bagusnya driver diorang experience. So kalau diorang staykan driver diorang ni, improve kepada car, should be okay lah. Especially Hulkenberg lah. Aku rasa Hulkenberg dia Ada memang outperform Magnussen sebenarnya daripada last season pun sama. Qualifying pun sama, race pun sama. dia Tapi Haas ni patutnya dia pilih seorang driver rookie lah sepatutnya. Kan. Dia tim bawahan je. ha Dia nak ambil driver veteran pun untuk kalau nak menang championship tak apa. Tak apa. betul. Dia patut kena ambil satu rookie yang ada sponsor besar, masuk dalam tim dia. Kita panggil pay driver lah. Kira driver tu bawa sponsor. Kira macam Kit Sauber. Kit Sauber ada seorang veteran, seorang rookie. Betul. Dia kena balance lah. Kalau dua-dua veteran, kau nak dapat apa? Kau nak menang championship ke? Nak point pun tak dapat juga. Kit Sauber ni pun mantap juga. Zone position 17 qualify. Sebenarnya Joe pun antara yang aku look up lah untuk dia dah tak rookie driver lah, tapi still young driver. Kita of course lah ada macam ni daripada China, dia tak adalah bagus sangat kot, tapi somehow dia buktikan lah. Sebenarnya dia pun dia orang fight kat mid table juga untuk driver sepanjang race tu lah kan. Bukan tengok, kita tak tengok, pasal aku bukan tengok daripada result, tapi daripada sepanjang race tu nampak dia naik turun, dia ada overtake dan sebagainya kan. Itu yang kita akan tengok. Dia P11 tu. Betul lah. Outperform Bottas kot. P17. Outperform Bottas kot kan. Bottas pit stop error. Ui, dia punya end plate lama kot dia pakai tu yang patah tu. Tak lah. Aku tak faham. Kalau Bottas ni pit stop mesti lama. Lepas tu dengan masuk Mercedes pun lama. tayar tak boleh lock kan. Wheel gun kan. Nut dia tu Nut dia tak boleh. Dia dah pula tak lekat-lekat dah ke tukar tayar kan. Dah loose lah. Sama lah. Dekat Mercedes pun sama juga. Kat Monaco. Masa tu. Dia bad luck lah aku rasa. Aku rasa dia kena bawa basikal je lah. Ikut awet dia. Di gurau je. Okey lah. Aku rasa most tim kita dah sentuh. Memang yang tim-tim lain kita tak sentuh sangat. Biasanya tim podium kita akan sentuh. Lepas tu top 5 ke macam tu kita sentuh. Yang lain tu mana-mana yang interesting. Okay, last question. Dulu last season aku letak bintang kat awal, berapa bintang. Sekarang aku letak belakang sekali. Sebab selalunya bila kita cerita pasal bintang, nanti korang cuma nak mula explain kan. Sekarang kau dah habis explain, berapa bintang korang nak berikan untuk conclusion pada malam ini punya podcast. Kita start pada Hadi. Berapa bintang kau nak bagi? Per 5. Untuk Bahrain Grand Prix 2024. Per 5. 2.5. 2.5. Kalau Zul? 2.8. Tu ada up sikit lah. Aku nak bagi 3, tak tinggi sangat. Tak sampai 3. Dia tak sampai 3. Dia nak sampai tapi macam tak sampai. Sebab yelah, first race of the Dia season. kenapa tak nak bagi 3 sebab first race ni boring. boring. Dia dah buat FIA dah ubah. First lap ada DRS. Tapi macam tak ada beza pun. Kan? Tak ada opportunity untuk first lap tu dipotong sebab Leclerc ada brake problem. Let's say kalau tak ada brake problem tu, maybe ada chance dia tak sempat nak buka DRS. Kalau compare race dengan last year lagi banyak overtake. Betul. Alonso potong. Betul. Aku rasa lagi sonok Alonso last year ni. Tahun ni macam okay. Itu je lah. Lepas dah 10 lap try, okay, Max menang. Macam tu je. Okay, aku rasa aku bagi 2.5 lah. 2.5 sebab aku tak boleh nak bagi 3, nak bagi 2 macam rendah sangat pula. Taklah sampai tak best langsung. Ada je beberapa action kan, beberapa overtake, tapi banyak mid table, back, depan-depan ni tak banyak sangat lah dia punya perubahan tu. Okay, itu bintang yang diberikan oleh Hadi, Zul dan saya sendiri. Dengan itu kita akhiri podcast kita dengan ucapan Assalamualaikum, bye-bye.